Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah kita masuk ke dalam satu juzuk yang seterusnya, iaitu juzuk 27. Minta maaf. Juzuk ni tuan-tuan, um, saya nak bawa tuan-tuan untuk baca satu surah yang kita akan baca, di mana pada pandangan saya surah ni sangat indah daripada sudut keunikan uslub ataupun cara Allah uh, datangkan kepada kita ayat demi ayat, iaitu surah At-Tur. Surah At-Tur ni adalah surah yang ke-52, surah Makiyah. Ada 49 ayat kesemuanya. Dan surah ni ada dekat dalam juzuk 27, yang menjadi surah yang banyak mendominasi juzuk 27 insya-Allah. Yang paling menarik tuan-tuan, surah Tur ni dia ada banyak ayat-ayat yang saya rasa saya teringin sangat nak kongsi dengan tuan-tuan. Tur ni adalah maksud ataupun kata yang diambil bersandarkan kepada Bukit Tur Sina. Kalau tuan-tuan baca buku saya, Cuma Aku, Lukaku dan Tuhanku, saya ada tulis dekat situ, juzuk 27 ni kita kena belajar menjadi seteguh Tur Sina. Bila Allah menyumpah dengan satu-satu bukit, bukit itu adalah bukit yang Allah sebut dengan banyak sebab. Antara salah satu sebabnya adalah Allah nak ingatkan kita yang membaca ini untuk ingat semula kisah Nabi Musa. Di mana bukit ini adalah bukit yang menjadi saksi dan juga menjadi tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukit ini besar. Masih ada sekarang. Dan juga Bukit Tur Sina ni juga salah satu maksud bila Allah sebut Watur, demi Bukit Tur Sina ini, demi Gunung Tur Sina ini. Allah nak beritahu dekat Nabi Muhammad dan juga semua orang Islam pada waktu itu bahawa agama ini akan sampai situ. Agama yang kamu sedang perjuangkan sekarang ni, agama Islam yang kamu sedang perjuangkan dekat Mekah, dekat Madinah ni, nantinya akan sampai dekat sejauh Gunung Tur Sina. Jadi kamu ni kena terus bekerja, terus berjuang seperti mana sumastaqam. Kamu terus bekerja menyampaikan apa yang Allah telah arahkan kepada kamu, amanah tauhid ini kepada orang lain. Kerana kesannya nanti kamu akan lihat, mungkin kamu tak sempat melihat dengan mata kepala, tapi Allah dah bagi hint. Yang impact kepada apa yang kamu buat ini besar. Dan impact ni jauh. Seperti mana Allah sebut watini wa zaitun. Maksudnya Allah nak merujuk kepada buah tu, termasuklah tempat yang adanya buah tu. Yang adanya buah tu. Nanti dekat bila disyap, waktu tu tak sampai lagi agama dekat sana. Tapi Allah dah bagi dah hint dekat para sahabat dan juga dekat Rasulullah. Kerjalah. Kerana impactnya akan besar. Jadi bila Allah sebut Watur, dia merujuk kepada Gunung Tur Sina. Dan saya sampaikan dua maksud. Satunya, keteguhan gunung tersebut. Sebab dalam surah ni kita akan diperkenalkan dengan ciri-ciri orang yang masuk syurga dan orang yang berada dekat dalam syurga. Yang keduanya, tentang impact apa yang kita buat sekarang, sampai mana kita punya kerja ni akan impact kepada siapa. Dalam konteks ini, dakwah tu akan impact sampailah orang-orang yang duduk dekat negara yang ada Gunung Tur Sina. Kemudian Allah sebut wa kitabim mastur. Kitab yang telah pun ditulis. Maksudnya apa? Al-Quran. Fi rakin mansyur. Dan juga pada lembaran surat yang terbuka. Rak ni maksudnya lembaran, mansyur ni maksudnya surat yang terbuka. Mansyur itu terlapang. Dan ini juga Allah rujuk dan juga tafsir tersebut ini juga berkaitan dengan Al-Quran dan segala wahyu yang tertulis. Wal baitil ma'mur. Dan bagaimanakah Allah daripada Tur Sina, Allah sumpah pula wal baitil ma'mur Kaabah. Demi Kaabah, demi baitil ma'mur. Wal saqfil marfu', dan juga demi atap yang ditinggikan iaitu langit. Wal bahri masjur, dan juga demi laut yang penuh dengan gelombang. Masjur ni maksudnya bergelora. Lalu Allah kata, inna azaba rabbik lawaqi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu confirm akan terjadi. Tuan-tuan, tengok masa ayat ini diturunkan, kita pun tak pasti bagaimana Al-Quran akan sampai kepada kita. Al-Quran ni yang menjadi kitab yang akhirnya tertulis ini adalah Al-Quran yang pada awalnya tidak ditulis. Sahabat-sahabat menghafal daripada Nabi, lalu mengingatnya dengan sangat baik. Mereka apa yang Nabi sebut, mereka kenang, mereka ingat. Sebab kekuatan bangsa Arab adalah pada hafalan itu. Sampailah bila Nabi wafat, tidak ada tertulis tentang ayat Al-Quran dan juga kitab yang bernama Al-Quran. Dia tak dituliskan. Abu Bakar cuba untuk menjadi orang yang sangat berhati-hati. Maka ijtihad Abu Bakar adalah kita jangan lagi tulis. Cuma Umar memulai tradisi itu. Bila melihat ramai hafizul Quran,
orang-orang yang ingat Quran ni dah meninggal dalam perang dan sebagainya, maka Umar kata, ijtihad dia kita kena tulis Al-Quran ni. Sebab bila kita sampai kepada satu tempat orang tak faham, maka kita sampaikan dia dalam bentuk tulisan yang akhirnya boleh menjadi rujukan orang ramai. Maka Umar memulakan usaha ini dan dilengkapkan dengan Uthman. Sebab itu kita panggil dia Mushaf Uthmani. Kerana kelengkapan itu daripada sudut titik, baris dan sebagainya itu dilengkapkan pada zaman Uthman. Berdasarkan tradisi hafalan ataupun oral tradition daripada zaman ke zaman yang sangat kuat yang tak dapat lagi disangkal. Tapi bila ayat ni turun, Allah seolah-olah telah memberitahu kepada kita, kamu jangan risau wahai Muhammad. Kamu jangan risau wahai para sahabat dan juga as-sabiqun al-awwalun. Mereka-mereka yang masuk Islam pada peringkat awal bersama dengan Nabi. Kamu jangan risau. Apa yang dituliskan ini, apa yang disampaikan kepada Muhammad ini akan sampai kepada seluruh manusia. Fi rakin mansyur. Fi wa kitabin mastur. Akan sampai juga dalam seluruh manusia. Jadi sahabat takut kalau seandainya apa yang disampaikan ni tak sampai kepada orang lain. Maka Allah bagi jaminan. Kita dapat sekarang ni, Al-Quran kita dapat ni adalah hasil daripada jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah benarkan, Allah izinkan, Allah tetapkan untuk akhirnya kita membaca Al-Quran. Dan tidak akan ada perbezaan dalam satu ayat pun. Pergilah mana-mana. Yang berbeza mungkin cara kita baca ke apa, tapi ayat Quran itu pada matanya, pada teksnya tak akan pernah berubah. Dan selepas tu kita belajar dekat surah At-Tur ini, Allah ceritakan dengan sangat terperinci bagaimana kehidupan kita dekat syurga. Tuan-tuan, bila Allah gambarkan kehidupan kita dekat syurga, dekat juzuk 27, Allah minta supaya kita janganlah expect sangat dekat dunia ni. Kita janganlah mengharap sangat dekat dunia ni. There is nothing in this world that can make you happy. Allah bagi kita sedikit imagination tentang syurga. Sebab apa? Sebab dekat syurga nanti yang paling abadi. Kau kena target jauh. Jangan target dunia. Target jauh. Target dekat syurga. Allah tak nak sebut macam tu semata-mata. Allah kata, cuba tengok nanti. Kau kat syurga nanti macam mana. Jadi kita akan belajar. Pada ayat 20, pada ayat 20, pada ayat 19, pada ayat 18. Itu semua adalah cerita-cerita tentang syurga. Bagaimana orang-orang yang bertakwa itu mereka berada di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Iaitu pada ayat 17. Lepas tu mereka akan duduk dekat dalam tu. Mereka akan bersukaria dekat dalam tu. Lepas tu saya sangat suka ni. Pada ayat 23 ni Allah sebut. Yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'sib. Mereka itu saling-saling menghulurkan gelas yang mana isi kepada gelas tersebut air yang tidak memabukkan dan air yang tidak memeningkan kepala. Wala ta'sib. Maksudnya apa? Sekarang ni kamu susah nak dapat benda-benda macam ni. Air bersih pun kamu susah nak dapat. Dan kamu suka sangat minum arak. Percayalah, ada yang lebih baik daripada itu. Bila Allah gambarkan keadaan yang tak mampu kita dapat dekat dunia, tuan-tuan. Allah nak minta kita kecilkan pengharapan kita dekat dunia. Kita besarkan pengharapan kita dekat syurga. Lepas tu Allah kata, wa yatufu alaihim ghilman. Mereka itu akan ada anak-anak muda yang sekeliling mereka itu akan melayani mereka. Lepas tu mereka akan bercakap sama-sama mereka. Masa kita dekat syurga nanti, apa yang mereka cakap? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Kita ni sebelum ni kita berada di kalangan keluarga yang kita fi ahlina, kita berada bersama dengan keluarga kita dan juga ahli-ahli kita. Musyfikin, kita merasa takut diazab oleh Allah Taala. Kita rasa takut masa kita dekat dunia dulu. Lalu Allah memberikan kepada kita rahmat dan juga kurnia untuk memelihara kita daripada azab neraka itu. Kerana kita merasa takut itu. Maksudnya apa? Allah bagilah dekat kita ciri-ciri untuk kamu duduk dekat dalam syurga nanti dan menikmati semua keindahan-keindahan ini. Pertama sekali Allah kata kamu kenalah jadi orang yang beriman. Wallazina amanu wattaba'u dzurriyyatuhum biimani alhaqna bihim, ayat 21. Kemudian kamu kenalah jadi orang-orang yang takut dengan azab Allah Taala, iaitu takwa. Sebab tu ayat ni awal-awal sekali bercakap tentang takwa. Sungguhnya ayat 17 sebagai contoh, Allah kata innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Takut. Maksudnya mereka ini sangat takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Allah cerita satu persatu sampailah habis surah ni, kemudian kita akan masuk surah An-Najm. Dalam penghujung surah At-Tur ada satu ayat yang saya nak tekankan. Ayat ni cerita tentang macam mana Nabi terpaksa berdepan dengan orang-orang yang meruntuhkan kredibiliti Nabi. Yang tak habis-habis bercakap yang Nabi ni adalah
penyair adalah sihir. Ada titik akhir pada kita punya usaha kita untuk engage dengan orang ni tuan-tuan. Antaranya adalah Allah ajar Nabi sampai masa berhentilah engage dengan orang. Ayat 45 Allah kata fazarhum hatta yulaqu yaumuhum alladhi fihi yus'alun. Tinggalkan mereka. Tak payahlah nak engage. Kalau mereka tu dah tak nak berubah, tinggalkan mereka. Lepas tu, last sekali kita akan bertemu dengan ayat wasbir li hukmi rabbik. Wahai hamba-Ku, bersabarlah untuk akhirnya kamu dapat ketetapan yang telah pun diaturkan oleh Tuhan. So, bersabarlah untuk kita dapat semua nikmat syurga nanti. Bersabarlah untuk kita dapat semua takdir-takdir yang Allah tetapkan nanti. Sampai satu masa insya-Allah ada tempat yang baik untuk kita di sana. Dan tempat tu bukan dekat dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.